Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam bab 3 zaman prasejarah. Kita lihat pula ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, kalau kita lihat ciri-ciri, ada 7 ciri-ciri penting di sini, iaitu pertama, tempat kediaman, peralatan, aktiviti pengumpulan, makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, dan last sekali adalah kesenian dan kebudayaan. So, ada 7 ciri-ciri ini. So, kalau dah keluar dalam esei, kita harus nyatakan ketujuh-tujuh ini sudah dapat 7 markah. Kita lihat zaman Paleolitik mengikut ciri-ciri tadi. Tempat tinggal bagi zaman Paleolitik di dalam gua lubang tanah, biasanya berlindung di bawah pokok sahaja, diperbuat daripada ranting-ranting kayu. Itu kediaman mereka. Peralatan yang mereka guna pula biasanya adalah yang ringkas, batu, kayu ataupun tulang haiwan sahaja. Mereka membuat alatan-alatan yang berbentuk kasar sahaja, bukan yang halus, ringkas dan dalam bentuk yang sedia ada. Organisasi sosial pula, mereka hidup dalam kelompok kecil, terdiri daripada gabungan beberapa keluarga sahaja. Kepercayaan biasanya animisme. Mereka percaya objek di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, laut dan sungai mempunyai kuasa-kuasa magik, dan mereka akan menyembah pokok ke, batu, kayu dan sebagainya. Mereka percaya kepada kuasa alam semula jadi seperti kilat, petir, matahari dan juga hujan. Pengumpulan makanan pula, mereka mengumpul makanan dengan cara memburu binatang dan mengumpul buah-buahan, cendawan, bijirin dan juga pucuk tumbuhan liar dalam hutan. Kesenian dan kebudayaan pula, mereka menghasilkan lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua dan juga lukisan bersifat realism seperti kisah hidup sebenar mereka. Maksudnya mereka melukis, contoh mereka berburu, mereka akan melukis di kawasan ataupun di dinding-dinding gua. Kegiatan ekonomi mereka juga adalah kegiatan yang simple sahaja, iaitu bersifat sara diri dan bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula jadi, dan hidup secara nomad ataupun berpindah randah untuk mencari makanan dan berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Zaman Mesolitik pula. Okey, ini adalah ciri-ciri dan keterangan dalam zaman Mesolitik. Tempat kediaman mereka, gua dan juga lubang bawah tanah. Maksudnya mereka hidup dalam gua, tidak membina rumah. Tumpuan tempat tinggal mereka adalah di tempat-tempat yang mempunyai sumber air seperti di pinggir sungai dan juga laut untuk mendapatkan bekalan air dan makanan tadi. Kemudian menjalankan kegiatan mengumpul makanan dan mengumpul kerang dan seafood yang diperoleh dari pinggir sungai dan juga di kawasan laut. Kepercayaan mereka adalah kepercayaan animisme, masih sama seperti zaman Paleolitik. Percaya setiap benda di keliling mereka mempunyai kuasa yang mampu menentukan kehidupan manusia. Okey, kegiatan ekonomi pula, mereka mengutip hasil hutan, memburu binatang, mengamalkan perkongsian makanan. Organisasi sosial pula, mereka hidup secara nomad, berpindah randah, tinggal dalam kelompok yang kecil juga dan belum mempunyai organisasi sosial yang tersusun. Dan peralatan yang mereka gunakan inilah yang membezakan sedikit dengan zaman Paleolitik. Mereka sudah menggunakan alat yang diperbuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Mereka mempunyai alat yang lebih kemas dan juga halus. Kalau zaman Paleolitik tadi, peralatan mereka adalah yang tidak halus. Mereka dapat batu, begitu mereka terus guna sahaja. Tetapi mereka ini telah berjaya untuk membentuk supaya nampak cantik lagi alat-alat yang mereka gunakan. Alatan kecil digunakan dan dikenali dengan mikrolit, iaitu bahan kecil yang nipis dan sisinya tajam bergerigi. Maksudnya seperti batu yang tajam. Itu adalah mikrolit. Anak panah digunakan untuk memburu binatang dan perangkap untuk menangkap ikan. Maksudnya mereka dah boleh membina perangkap untuk memburu binatang ataupun menangkap ikan. Okey, seterusnya zaman Neolitik pula. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi zaman Neolitik. Mereka tinggal di kawasan lapang dan hidup menetap. Maksudnya mereka sudah tidak hidup dalam gua lagi. Dah boleh membina rumah
gunakan bahan-bahan asas seperti batu, tanah liat ataupun kayu. Dan mereka juga menggunakan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan makanan melalui pertanian dan peternakan. Mereka sudah memelihara binatang, mengamalkan pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan ni maksudnya mereka dah ada kerja yang tetap. Contohnya kalau mereka mahir membuat rumah, mereka akan bekerja sebagai tukang rumah dan akan dibayar upah. Dan menjalankan perdagangan melalui sistem tukar barang ataupun sistem barter. Pengumpulan makanan mereka pula adalah dengan cara aktiviti mengumpul makanan berkurangan disebabkan manusia telah menjalankan kegiatan menternak dan juga bertani. Maksudnya mereka dah tak kumpul makanan, tetapi mereka mendapatkan hasil makanan berdasarkan hasil ternakan mereka ataupun pertanian yang mereka hasilkan. Peralatan mereka pula lebih licin, halus, kemas dan mempunyai pelbagai fungsi-fungsi. Okey, dan mereka mencipta pelbagai alatan seperti alat-alat untuk menggali, untuk pertanian tadi dan juga roda. Maksudnya mereka sudah pandai mencipta peralatan. Kepercayaan pula sudah ada di sini. Mereka mengamalkan pengebumian mayat dan mayat diurus dengan teliti dan perlu ditanam dengan sempurna. Okey. Seterusnya organisasi sosial. Okey, kalau kita lihat dekat sini, mereka juga mengamalkan upacara keagamaan bagi mewujudkan hubungan baik dengan kuasa alam. Contohnya amalan penyembahan pernah dilakukan untuk memastikan alam tidak melakukan ataupun berlakunya malapetaka. Dan mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Dalam organisasi sosial pula, zaman Neolitik ini, mereka mempunyai ketua yang dipilih dalam kalangan mereka dan sistem organisasi sosial lebih baik dan bermulanya pembahagian sosial dan wujud kelas atasan di kalangan pemimpin dan juga kelas bawahan dari kalangan rakyat biasa. Dalam kesenian dan kebudayaan telah muncul di sini yang kita lihat mereka telah menghasilkan lukisan gua sama macam zaman Paleolitik dan juga zaman Neolitik, zaman Mesolitik. Dan mereka, apa yang berbeza di sini, mereka sudah menghasilkan tembika dengan hiasan corak geometri yang bersifat simbolisme, iaitu mempunyai erti-erti tertentu. Okey, so maksudnya mereka dah ada kebudayaan di sini. Contohnya, tembika-tembika itu dilukis dalam bentuk bulatan, geometri dan itu menentukan satu simbol-simbol tertentu. Okey, kalau ikutkan geometri ini adalah bermaksud corak yang berasaskan garisan-garisan yang menghiasi objek tertentu. So maksudnya bentuk garisan. Zaman logam pula. Okey, ini zaman paling maju ketika zaman prasejarah lah. Okey, dalam zaman logam ini kalau kita lihat tempat kediaman mereka menetap di lembah sungai, pesisir pantai dan tanah tinggi. Maksudnya mereka masih menetap, okey, sama macam zaman Neolitik tadi. Mereka mempunyai pertempatan yang lebih baik dan tersusun, membina rumah daripada batu, tanah liat dan kayu. Maksudnya mereka sudah membina rumah tetapi rumah yang lebih baik daripada zaman Neolitik tadi. Peralatan yang digunakan, ini adalah membezakan zaman logam ini dengan zaman Neolitik, yang mana mereka telah mencipta alat-alat daripada bahan logam seperti tembaga, gangsa dan juga besi. Okey, dan mereka memiliki pengetahuan tentang teknologi peleburan dan pembuatan acuan. Maksudnya mereka sudah pandai mencipta peralatan dengan melebur besi-besi tadi. Okey, mereka juga mempunyai kehidupan yang lebih tersusun dari segi organisasi sosial. Wujud pemimpin yang bertanggungjawab kepada pembentukan sistem pentadbiran. Dalam kesenian dan kebudayaan, mereka mementingkan nilai estetika. Okey, yang mana dibuktikan dengan wujudnya satu gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Maksudnya dari segi seni budaya, mereka mempunyai seni yang lebih halus lah. Sebab nilai ini haruslah ada bentuk-bentuk atau pola hiasan-hiasan yang bagi mereka sangat menarik. Okey.
Seterusnya, kegiatan ekonomi pula menjalankan aktiviti penternakan, pertanian dan berdagang dalam bentuk sistem barter tadi dan menjalankan aktiviti pembuatan dan pertukangan daripada hasil-hasil logam. Mereka percaya kepada menyembah kuasa alam dan binaan khusus perlu dibina untuk menjalankan upacara ritual mereka. Okey, maksudnya mereka sudah ada bangunan-bangunan untuk tujuan keagamaan. Okey, contohnya adalah kubur zaman logam di selatan India. Dia ada bentuk-bentuk tertentu. Okey, sebab digunakan untuk penyembahan. Okey, penyembahan. Kemudian mereka juga mengumpul makanan. Okey, pengumpulan makanan ini tidak lagi dibuat sebab adanya kemajuan dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan serta tukar barang membolehkan mereka memperolehi makanan yang mencukupi. Tidak perlu lagi mengumpul makanan, cukup mereka dapatkan hasil-hasil pertanian yang mereka usahakan tadi.